Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurniaan daripada Allah dapat kita hadir pada hari ini. Untuk makluman, bahawasanya kelas pengajian kita ini adalah kelas pengajian bersijil dan juga kelas dengan bacaan ataupun sanad riwayat Hafs an Asim Tariq Asy-Syatibiyah. Maka saya mengharapkan kehadiran semua pelajar-pelajar. Sekiranya tidak hadir, maka boleh lihat kepada rakaman yang disediakan. Sebenarnya tiada istilah tidak hadirlah, kerana saya telah berusaha untuk membuat rakaman pengajian kelas Al-Quranul Karim dan tajwid kita. Maka pada ketika itu, sekiranya tidak ada komitmen daripada para pelajar, saya merasakan para pelajar di antaranya tidak berminat ataupun ada urusan yang nak diselesaikan, maka kita akan buat keputusan untuk menyingkirkan pelajar-pelajar yang tidak dapat komitmen untuk hadir ke kelas kita ataupun untuk yuran pengajian kita. Kerana yuran pengajian kita inilah dia sebenarnya bukan yuran apa, yuran komitmen. Sebab pengajian kita ini adalah pengajian bersijil dan juga bersanad. Maka sekiranya kita tidak dapat komitmen, jadi saya telah berbincang untuk remove ataupun menyingkirkan para pelajar daripada kelas. Sebab itu sebenarnya tidak ada istilah tidak hadirlah dalam kelas kita, sebab kita telah buat rakaman dan juga pelajar-pelajar dan juga nota disediakan. Maka adalah lebih kualiti kita punya pengajian, kerana di samping ada rakaman, ada nota yang disediakan dan juga ada sijil serta transkrip. Transkrip tu bukanlah macam transkrip yang dikeluarkan oleh mana-mana, kerana kita transkrip kita ni kita detail. Setiap mata pelajaran akan ditulis apa yang kita belajar dan markahnya ada di situ. Jadi kepada yang tak hadir tu, maka kita terpaksa, kalau tidak ada komitmen, kita terpaksa keluarkan, kerana pengajian ini bukan pengajian yang datang apabila saya rajin saya datang, dan apabila saya tak rajin saya tak datang. Ini satu sikap yang tidak baik dalam kita menuntut ilmu. Baiklah, insya-Allah pada hari ini kita akan terangkan tentang 3 bab yang terakhir pada jilid yang pertama. 3 bab yang terakhir pada jilid yang pertama, yakni bab idgham mithlain dan idgham mutaqarribain serta idgham mutajanithain saghir. Baiklah, kita pergi kepada bab yang pertama, yakni disebut dengan idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain. Apakah yang dimaksudkan dengan idgham mutamathilain ataupun idgham mithlain? Boleh juga disebut dengan keadaan itu. Idgham mutamathilain ialah idgham. Kalau kita sebut perkataan idgham, ia berlaku pada 2 huruf yang bersamaan, yakni memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Okey. Idgham mutamathilain yakni idgham yang berlaku pada 2 huruf yang bersamaan sifat dan makhraj. Saya akan terangkan kat sini. Idgham mutamathilain berlaku pada beberapa huruf. Yang pertama, biasanya huruf yang pertama dan huruf yang kedua ni sama. Sama ada ba bertemu dengan ba, ta bertemu dengan ta, dal bertemu dengan dal,
Zal bertemu dengan zal, ini yang terdapat dalam Quran. Ra bertemu dengan ra, ain bertemu dengan ain, fa bertemu dengan fa, kaf bertemu dengan kaf, lam bertemu dengan lam, waw bertemu dengan waw, dan ha bertemu dengan ha. Ini antara contoh-contoh bacaan idgham mithlain. Okey, kita akan terangkan bagaimana cara untuk membaca bacaan idgham mithlain ataupun mutamathilain ini. Yang pertama, huruf yang pertama, contoh kalau kita tengok huruf ba ini, huruf yang pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua, maka di sini dia akan jadi membaca ataupun melihat pada huruf yang kedua sahaja. Kita akan baca ataupun melihat pada huruf yang kedua sahaja. Contoh, idhab bi kitabi hadha, idhab bi kitabi hadha. Maknanya kita akan baca ba yang bersabdu. Jangan baca qalqalah ba yang pertama. Idhab bi kitabi hadha. Maka di sini sudah salah. Maka dibaca dengan bacaan idhabbi, habbi. Maka kita akan hazafkan, yakni kita akan tidak dipandang pun ba yang pertama kerana dia telah masuk ke dalam ba yang kedua. Maka cara membacanya hanya melihat terus pada ba yang bersabdu, yakni ba yang kedua, huruf yang kedua. Idhabbi kitabi hadha. Bacaan ta pun sama. Tengok, ta bertemu dengan ta yang bersabdu, masukkan ke dalam ta yang bersabdu sahaja. Kanat ta'tihim rusuluhum, kanat ta'tihim rusuluhum. Huruf dal pun sama. Wa qad dakhalu bil kufr, wa qad dakhalu bil kufr idh dhahaba mughadiba. Huruf zal pun sama. Wadhkur rabbaka kathira. Kat sini biasanya kadang-kadang para pelajar suka melakukan kesalahan dengan mendengungkan. Wadhkur rabbaka, dia lama. Kat sini tidak boleh lama kerana ra tidak boleh berdengung. Wadhkur rabbaka kathira. Yang ini pun sama. Kat sini biasanya ain, bacaan huruf ain biasanya hati-hati. Kadang-kadang ada setengah pelajar dia mematikan ain yang pertama, bunyi seolah-olah mati. Contoh bacaan yang ada kesalahan, ma lam tasti' alaihi, ti' alaihi, seolah-olah dia macam saktah kat sini, berhenti seketika tanpa mengambil nafas, sedangkan dia cuma ain yang bersabdu sahaja. Ma lam tasti' ti'a. Jangan putuskan suara sebab ain ini adalah sifat dia tawassut, yakni tidak tertahan dan tidak terlepas. Ti'a alaihi sabra, ma lam tasti' alaihi sabra. Itu bacaan yang betul. Sama juga pada fa, fala yusrif fil qatl. Sama juga huruf kaf, yudrikumul maut. Jangan baca yudrikumul, jangan dilantunkan ataupun dibunyikan. Dia masuk terus kepada kaf yang kedua. Pada lam pun sama, kadang-kadang banyak melakukan dengung kesalahannya. Maka di sini jangan dengung. Faqulli, biasa itu bacaan yang salah. Bacaan yang betul hanyalah dicepatkan, cuma tekan sahaja kerana ada sabdu. Faqulli amali, faqulli amali.
Sama kat sini pun lam dengan waw ni biasanya suka sangat dengung, sedangkan dua-dua tidak ada dengung. Fanadaw walat, fanadaw walat, aina ma yuwajjihu, aina ma yuwajjihu. Ha bertemu dengan ha. Okey, yang boleh dengung adalah pada huruf nun, pada huruf nun dan juga huruf mim. Pada huruf nun bertemu dengan nun ataupun mim bertemu dengan mim. Okey. Terdapat dua perkara kalau kita lihat. Okey. Idgham nun sakinah dan mim sakinah, yakni nun bertemu dengan nun dan mim bertemu dengan mim. Biasanya barulah didengungkan, barulah didengungkan. Contoh mim bertemu dengan mim, kalau kita lihat di sini, mim bertemu dengan mim. Contoh kita lihat kat sini, nanti kita tunjukkan pada contoh yang lepas tu mim bertemu dengan mim baru dengung. Okey, terdapat dua perkara yang menegah terjadinya idgham mutamathilain. Terdapat dua perkara yang menyebabkan tidak akan berlaku idgham mutamathilain, yakni pertemuan dua huruf. Jika huruf pertama adalah huruf mad, dan yang kedua, dan jika berlaku saktah, jika berlaku saktah, yakni sin kecil ada di atasnya. Okey, kat sini tidak akan berlaku, dia panggil bacaan idgham mithlain. Kat sini dia akan dibaca dengan bacaan mad. Wasabiru warabitu, kerana huruf sebelumnya adalah huruf mad. Wasabiru warabitu alladhi yuwaswisu, alladhi yuwaswisu. Kat sini dipanggil bacaan adalah mad tamkin, dia panggil mad tamkin. Cuma kita tak belajar lagi, nanti kita akan belajar. Kat sini tadilah dibaca wasabiru warabitu, tak ada. Dibaca dengan bacaan mad dua harakat. Wasabiru warabitu alladhi yuwaswisu. Dan yang kedua, biasanya tidak ada sabdu. Kalau kita lihat sebelum ni semua ada sabdu. Sebelumnya semua ada sabdu. Huruf kedua ada sabdu. Ra yang kedua ada sabdu. Zal yang kedua ada sabdu. Itu clue juga, ataupun tanda bagaimana kita nak mengenal pasti idgham mithlain dengan mad tamkin. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada idgham mutaqarribain. Idgham mutaqarribain. Okey. Kita pergi idgham mutajanithain. Idgham mutajanithain ialah idgham yang berlaku pada dua huruf yang bersamaan makhraj tetapi berlainan sifat. Idgham yang berlaku pada dua huruf yang bersamaan makhraj tetapi berlainan sifat. Bagaimana bentuk dia? Yang pertama sekali bersamaan makhraj. Okey, contoh idgham ta sakinah dengan dal. Ta yang mati berjumpa dengan huruf dal. Kalau kita lihat kat sini, ta yang mati berjumpa dengan huruf dal. Sedia maklum, huruf ta dan dal ni merupakan tempat yang sama, tempat keluar dia. Di mana tempat keluar dia? Hujung lidah menekan belakang gigi kacip atas. Keluar padanya dua huruf. Ta, da, ta, da. Dua-duanya sama bentuknya. Tempat keluar dia sama. Tetapi sifat dia berlainan. Huruf ta tak ada qalqalah. Dal ada qalqalah. Huruf ta bersifat hamas. Manakala ta
bersifat jahar, tidak keluar angin. Maka di sini sifat dia berlainan tetapi makhrajnya sama. Maka di sini kita akan bunyikan dal. Qad ujibat da'watukuma, maka dibaca dengan memandangkan dal. Qad ujibat da'watukuma. Bagi idgham mutajanisain kadang-kadang tidak ada sabdu di huruf kedua. Tidak seperti idgham mithlain ataupun mutamasilain, dia ada sabdu. Mutajanisain ni dia tidak ada sabdu kadang-kadang. Kita tengok pada huruf ta dan huruf ta, sama juga, tempat keluar dia sama. Wa qala ta'ifah, wa qala ta'ifah, sama. Yang ketiga, tha dan juga zal. Huruf tha keluar lidah, zal pun keluar lidah. Tempat yang sama, tetapi tha berangin, zal tidak ada angin. Maka dimasukkan huruf zal. Yalhadzalika, yalhadzalika, dimasuk terus huruf zal. Yang ni pun sama, dal bertemu dengan ta, dua-duanya tempat yang sama, makhraj tetapi berlainan sifat, masuk terus ke dalam ta. Tidak boleh tidak perlulah bunyi qad tabayyana, tak ada. Dia terus masuk ta. Qad tabayyana ar-rushd. Qad tabayyana ar-rushd, ya. Ya, ya. Ya. Okey, kalau kita berhenti barulah dibunyikan huruf tha tadi. Kalau kita berhenti, ingat bila kita berhenti pada satu ayat saja, orang yang mati tidak boleh berjumpa dengan orang yang hidup. Sama juga huruf yang mati, bila kita dah matikan dia di sini, maka dia tak boleh berjumpa dengan zal lah. Maka dibaca dengan tha. Yalhath zalika. Tapi kalau kita sambungkan, maka dia baru dia akan masuk kepada huruf zal. Okey. Seterusnya sama juga, huruf zal dan dha pun sama, yakni dibaca dengan bacaan memasukkan zal ke dalam dha, dibaca dengan bacaan dha. Iwalamtum, iwalamtum, ya. Qa yang kedua pun sama. Okey. Ta bertemu dengan ta. Okey, di sini tak ada sabdu dah. Kalau kita lihat pada huruf ta ni, tidak ada sabdu. Macam mana kita nak bunyi, ustaz? Biasa ada sabdu, yang kat sini tak ada sabdu pula. Bacaannya sama, jangan takut. Di sini unsur ta tu masih ada, tetapi diakhiri dengan bunyi ta. Faqala ahadtu, ahadtu, walaupun tidak ada sabdu. Jangan ahatu, ada unsur ta di situ, tetapi diakhiri dengan bunyi ta. Irkam ma'ana, irkam, masuk terus huruf mim. Irkam ma'ana. Okey. Idgham ba sakinah dan mim hendaklah disertakan gunnah dengan kadar 2 harakat. Ba sakinah dan mim sakinah, yakni bila huruf ba bertemu dengan mim, hendaklah disertakan dengan bacaan 2 harakat. Macam kita bacalah kat sini, irkam ma'ana. Kenapa kena dengung? Sebab apa? Kerana mim ini bersabdu. Kita sedia maklum, apabila mim bersabdu ataupun nun bersabdu, automatik mesti wajib dengung. Kerana wajib dengung, mim dan nun yang bersabdu dipanggil wajibal ghunnah ataupun wajibul ghunnah. Mesti wajib didengungkan. Sebab itu mim ini ada sabdu, mesti kena dengung. Okey. Di sini
Bab yang kedua sudah selesai. Kita pergi kepada idgham mutaqarribain. Idgham mutaqarribain. Okey. Kita pergi kepada idgham mutaqarribain, yakni idgham yang ketiga. Tadi kita dah pergi kepada idgham mutamathilain, idgham mutajanisain, dan yang ketiga idgham mutaqarribain. Nanti kita akan buatkan nota yang ringkas, ya, untuk mudah faham. Okey, baiklah. Idgham mutaqarribain iaitu idgham yang berlaku pada dua huruf yang berhampiran sifat dan makhraj, atau salah satu daripada keduanya. Dia berhampiran sifat. Biasanya qaf dengan kaf, qaf dengan kaf, ataupun lam dengan ra. Biasanya dua ni lah yang berlaku. Okey. Idgham mutaqarribain berlaku pada beberapa huruf, yakni idgham qaf sakinah bertemu dengan kaf. Nampak? Qaf dengan kaf ni dekat, sebelah menyebelah saja dia punya tempat dia. Kalau qaf dekat dengan anak tekak, manakala kaf depan sedikit saja. Contoh bacaannya alam nakhluqukum, dibaca dengan kaf. Alam nakhluqukum baru. Kat sini dia sepatutnya di atas, ya. Okay. Lam bertemu dengan ra. Dia tak boleh baca bal. Masuk terus ra terus. Baru. Masuk terus. Lam tidak dipandang sebab idgham. Bar rafa'ahu Allahu ilaih. Bar rafa'ahu Allahu ilaih. Kalau kita lihat, perhatikan, kalau kita tengok idgham nun sakinah pada huruf ra, lam, waw dan ya termasuk dalam idgham mutaqarribain, tetapi baginya telah dinyatakan dalam hukum nun sakinah. Hukum idgham nun sakinah pada ra, lam, waw dan ya termasuk dalam idgham mutaqarribain, tetapi baginya telah dinyatakan pada dalam hukum nun sakinah, yakni idgham ma'al gunnah lah, ataupun idgham bi gunnah. Terdapat dua perkara yang menegah berlaku terjadinya idgham mutaqarribain jika berlaku saktah. Jika berlaku saktah. Dalam riwayat Syatibi kita tidak baca saktah lah. Saktah ni kita tak sambung, kita waqaf. Apa maksud saktah? Berhenti seketika tanpa mengambil nafas. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ataupun jika huruf yang pertama adalah huruf halqiyah, contoh ain, ghain dengan ain, ain, ghain dengan ain, huruf pertama huruf halqi, huruf leher. Qala atuni ufrigh alaihi qitara. Kat sini biasa dia bacalah dengan jelas. Ini tak ada masalah. Okey, baiklah. Sekarang kita pergi kepada nota kita supaya kita faham apa yang kita belajar pada hari ini. Okey. Kita akan masuk kepada bab, yakni idgham. 3 idgham dia panggil. Mempelajari 3 idgham. Okey. Di dalam kita mempelajari 3 idgham, ada 3 idgham yang utama yang perlu kita pelajari. Yang pertama sekali, ada satu
Ada 2 dan ada 3. Baiklah, yang pertama sekali kita akan menyebut tentang idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain. Okey. Apakah yang disebut dengan idgham mutamathilain? Apakah yang disebut dengan idgham mutamathilain? Yang pertama sekali, idgham mutamathilain ini pertemuan 2 huruf. Pertemuan 2 huruf yang sama makhraj dan sama sifat. Sama makhraj dan sama sifat. Ya, ini pertemuan. Maknanya kalau ta bertemu dengan ta, dal bertemu dengan dal, sama, hurufnya sama. Pertemuan 2 huruf yang sama. Dalam erti kata lain, kita buat kat sini bracket, pertemuan 2 huruf yang sama. Okey, pertemuan 2 huruf yang sama. Okey, yang kedua, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, contoh kita pergi kepada surah Al-Baqarah. Okey, kita lihat pada ayat yang bawah tadi. Contohnya kita lihat pada ayat yang bawah. Fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat tijaratuhum. Ta bertemu dengan huruf ta. Kat sini bila ta bertemu dengan huruf ta, maka dibaca dengan memasukkan ta yang pertama ke dalam ta yang kedua. Contoh bacaannya fama rabihat tijaratuhum. Okey. Bagaimana cara membaca? Yang pertamanya, yakni huruf yang pertama akan masuk kepada huruf yang kedua. Huruf yang pertama akan masuk ke dalam huruf kedua. Kalau kita lihat di sini contohnya, okey. Ini ta merupakan huruf pertama. Ini ta merupakan huruf yang kedua. Huruf ta ni lah. Huruf ta ni. Huruf ta ni merupakan huruf ta yang kedua lah. Di sini maka dibaca dengan memasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. Maka kita akan baca dengan bacaan membunyikan huruf kedua sahaja. Baca dengan membunyikan huruf kedua sahaja. Jangan baca huruf yang pertama. Ini istilah kaedah bacaan idgham mutamathilain. Ini bacaan idgham mutamathilain. Okey, baiklah. Sekarang kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua dipanggil idgham mutajanisain. Okey. Idgham mutajanisain yang pertama sekali adalah, kalau kita lihat di sini, pertemuan 2 huruf
yang sama makhraj, yang sama makhraj, tetapi berlainan sifatnya. Sama makhraj tetapi berlainan sifatnya. Contohnya macam mana? Contohnya huruf ta dan juga huruf dal. Huruf ta dan juga huruf dal. Huruf ta dan huruf dal. Huruf ta dan huruf dal. Contohnya kalau kita lihat, biasanya huruf ta, biasanya huruf ta dan huruf dal. Huruf ta dan huruf dal ni merupakan huruf yang berada di belakang gigi kacip. Huruf tal dan huruf da merupakan huruf yang berada di belakang gigi kacip. Maka di sini masukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. Masukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Ini masukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Maknanya tidak dibaca huruf yang pertama tadi. Sama juga membaca dengan baca dengan membunyikan huruf kedua sahaja. Baca dengan membunyikan huruf kedua sahaja. Contohnya kalau kita lihat pada contoh tadi, kita dapat lihat ni contohnya waqalat ta'ifah, waqalat ta'ifah, ataupun pada dal dengan huruf ta. Qad ujibat da'watukuma. Ini contoh dia. Qad ujibat da'watukuma, maka dibaca dengan bacaan memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Maka huruf ta ni huruf pertama, dal ni huruf kedua. Masukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. Okey, ini namanya idgham apa? Idgham mutajanithain. Idgham mutajanithain. Maka kita akan pergi kepada idgham yang ketiga, yakni dipanggil idgham mutaqarribain. Idgham mutaqarribain. Idgham mutaqarribain, sini ada mutaqarribain, yakni idgham yang berhampiran, sifat pertemuan dua huruf yang berhampiran sifat dan berhampiran makhraj. Pertemuan dua huruf yang berhampiran sifat dan berhampiran makhraj. Dua sifat ini. Contohnya lam bertemu dengan ra. Contohnya lam dan huruf ra, ataupun qaf dengan kaf, huruf
qaf dan kaf. Lam dengan ra ataupun huruf qaf dengan huruf kaf. Contohnya. Maka di sini cara membacanya adalah dengan memasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. Memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Memasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. Contohnya kalau kita lihat, okey, alam nakhluqkum. Kat sini kita lihat alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Maka qaf itu dibaca dan dengan memasukkan huruf kaf. Dibaca dengan memasukkan huruf kaf. Alam nakhluqkum. Okey. Huruf kaf ini, huruf qaf huruf pertama. Huruf kaf ini huruf yang kedua. Masukkan qaf ke dalam kaf. Masukkan huruf pertama ke dalam huruf kaf. Perhatian, sekiranya pertemuan itu melibatkan mim ataupun pertemuan itu melibatkan nun, maka dibaca dengan dengung. Itu sahaja istilah dia. Saya tulis kat sini, perhatian. Okey. Sekiranya melibatkan mim, sekiranya huruf kedua melibatkan mim atau nun bersabdu, melibatkan mim atau nun bersabdu, maka dibaca dua harakat. Dibaca dua harakat. Sebab nun dan mim yang bersabdu adalah wajibal gunnah. Okey, itu sahaja 3 bab yang telah kita pelajari. Maka habislah pengajian tajwid asas dalam tilawah Al-Quran. Baiklah, makluman, perhatian bagi peperiksaan penggal yang pertama. InsyaAllah kita akan adakan 4 sesi, kerana saya tak mahu para pelajar semua terbeban dengan membaca banyak bab. Maka kita akan buat 4 kali empat kali ujian. Okey, baiklah. Kalau kita lihat di dalam bab pengajian kita, okey, peperiksaan tahap 1, kalau kita lihat semua bab akan masuk. Semua bab akan masuk. Okey. Baiklah. Kita lihat pada peperiksaan yang pertama. Okey. Yang pertama sekali, kalau kita lihat, soalan adalah 20 soalan saja. Saya tak mahu buat banyak-banyak. 20 soalan sahaja dalam satu peperiksaan. Hanya 20 soalan sahaja dalam satu peperiksaan.
Sebab itu pentingnya hadir ke kelas ataupun pentingnya mengikuti kelas ini, kerana kita telah berakad. Sebab itu pentingnya dalam kita mengikuti kelas. Hanya 20 soalan dalam satu peperiksaan. Kita akan jalankan peperiksaan akan dijalankan sebanyak 4 kali. Kerana tidak mahu ibu-ibu semua terbeban dengan membaca bab yang banyak. Jadi satu soalan tu, satu peperiksaan tu kita buat sikit bab, sikit. Jadi pada hari tu belajar tu, baca tu sikit-sikit saja. Soalan semua berdasarkan buku yang ataupun nota yang saya bagi. Okey. Seterusnya, ya. Boleh? Lepas ni kita akan discuss. Maknanya setiap kali exam kita akan discuss. Kita ambil masa sedikit untuk kita discuss, ataupun habis saja 4 bab tu, habis saja peperiksaan, kita akan bincangkan. Jadi masing-masing dapat tahulah markahnya. Cuma tak bolehlah patah balik maknanya markah tu akan terus masuk ke dalam rekod. Maknanya kalau okey. Ya. Maka cuma kat sini, cuma nanti pada selepas ni kita akan buat, ada panggil postmortem lah, ataupun ulang kaji semula lah. Tengok balik mana. Okey. Cuma nanti kita akan bagi tahu tarikh dan juga waktunya pukul berapa. Biasa kita akan ambil waktu kelas lah, daripada pukul 10.30 tu sampai pukul 12 kita akan cuba banyakkan. Cuma kita akan ambil contoh daripada pelajaran ke-1 sampai pelajaran ke-25 tu kita akan bahagi kepada 4. Nanti saya akan terangkan ataupun saya akan pisahkan. Cuma tak dapat saya pisahkan sekarang. Nanti saya akan buat susun elok-elok, insya-Allah pada minggu hadapan, pada hari, insya-Allah pada hari Sabtu atau Ahad ni. Pada hari Sabtu ni saya akan bagikan tarikh dan juga bab-bab yang keluar. Itu saja. Okey. Maka habis sudah jilid yang pertama, maka kita akan masuk kepada jilid yang kedua selepas daripada habis peperiksaan itu. Wallahu taala. Ada soalan? Kalau tak ada, insya-Allah kita akan Sabtu ini, minggu depan, Rabu depan, insya-Allah. Rabu depan kita akan adakan exam pada kertas yang pertama. Okey, untuk kertas ini, kertas soalan macam biasa. Kertas soalan akan saya share, kongsikan. Kertas soalan akan saya berikan satu persatu. Saya kongsikan kepada individu. Maknanya saya akan maklumkan rekod kehadiran lah. Dalam WhatsApp tu saya akan tulis siapa yang hadir. Maka siapa yang hadir saya akan bagi. Dan juga jawapan juga, kertas jawapan juga saya akan bagikan. Nanti tolong forward saja. Ya, macam dulu juga sama. Cuma ada yang pelajar kita yang baru, contoh yang tak tahu, nanti saya akan tunjukkan cara dia macam mana. Okey. Itu saja. Dan rekod kita ini akan kita rekodkan dalam sistem pengajian kita. Dan setiap bab akan ditulis. Maknanya dalam transkrip tu tidak seperti mana transkrip Bukit Jelutong. Transkrip Bukit Jelutong tak tulis, dia tulis markah terus. Tapi kita akan tulis setiap mata pelajaran tu, kita akan tulis. Siapa yang ada boleh tunjuk gambar sikit lah. Macam Puan Samsino tu kalau ada, tunjuk gambar bagaimana sistem kita punya transkrip, supaya yang lain dapat tahu pengajian kita. Wallahu ta'ala alam. Sampai di situ saja pengajian kita. Maka nanti hari Sabtu saya akan war-warkan
tentang tarikh yang akan kita buat, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha